Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ini, saya nak sambung kisah seram Nurhani. Cuma kisah kali ini bukan pengalaman seram daripada dia sendiri, tapi dia ceritakan pengalaman seram daripada kawan-kawan dia. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Kisah yang pertama ni, benda ni berlaku dekat salah sebuah hospital yang ada di selatan Tanah Air dalam tahun 2011 macam tu. Jadi hospital ni sebenarnya dah dibuka untuk orang ramai dalam tahun 2011 sebab dia orang gantikan hospital lama yang katanya dah berusia 80 tahun. Jadi dia orang pun buatlah satu hospital yang baru. Pada masa tu, SR Zai ni dah berkhidmat selama 30 tahun dekat beberapa buah hospital. Dan unit yang terakhir yang dia bertugas adalah di Pusat Jagaan Harian Thalassemia. Jadi pusat ni pun ada dekat hospital tu jugalah. Dan tak lama lepas tu, dalam tahun 2014 macam itu, dia dah bersara. Jadi rutin harian untuk jururawat yang bertugas dekat unit tu adalah pagi-pagi je diorang akan ambil darah dulu. Ambil darah pesakit thalassemia tadi. Dah tu diorang akan buat pemindahan darah. Jadi rutin yang sama jugalah yang SR Zai ni buat. Dan katanya SR Zai ni memang terkenal sangat dalam kalangan pesakit sebab dia adalah antara jururawat senior yang ambil darah, cucuk untuk ambil darah tu tak rasa sakit. Biasa kita kena kan, ada setengah nurse tu kalau dicucuk je confirm kita rasa sakit. Dan ada setengah nurse pula, kita dah get ready dah nak rasa sakit ni, tapi bila dicucuk, tak sakit pula. Nampaklah kat situ macam teknik lain-lain ke apa kan. Jadi ada satu hari tu, dalam pukul 1:30 petang, masa tu ada seorang jururawat junior ni yang tengok ada seorang pesakit tengah menunggu dekat dalam bilik rawatan. Dan masa tu dia pun pergilah ke arah pesakit ni kan. Dia tegur pesakit ni. Dia cakap, kenapa tunggu dekat sini? Kenapa tak tunggu dekat luar? Sebab itu adalah waktu rehat. Dan semua jururawat masih lagi rehat, tak masuk lagi untuk sambung tugas masing-masing. Dah tu pesakit tadi pun cakap, SR Zai suruh dia masuk. Dah siap dah ambil darah. Dan jururawat tadi pun tengoklah ke arah tangan dia. Memang ada kesan macam dah dicucuk, dah ambil darah dah. Dan juga ada kesan lebam. Jadi jururawat junior tadi pun macam pelik jugalah. Sebab setahu dia seorang je yang ada dekat situ dan orang lain semua pergi rehat. Dia pula pergi pantry, duduk dekat sana. Sama ada makan ke apa macam itulah kan. So macam mana boleh ada SR Zai yang suruh dia masuk? Dah tu katanya kebanyakan daripada pesakit ni diorang memang kenal dengan SR Zai sebab diorang macam kerap lah kan pergi sana untuk ambil darah. Dah tu kalau nak ambil darah je memang akan cari SR Zai, ada ke tak. Ya kan tak sakit kan. Cuma pada hari tu sebenarnya SR Zai tak kerja, dia cuti tau. Katanya dia ada pergi kursus dekat ibu kota. Okey, jururawat junior tadi pun terus pergi tanya Mak Mal, nak minta pengesahan lah sama ada diorang ada terima darah ataupun tak. Tapi pihak Mak Mal cakap diorang tak ada terima sebarang sampel pun, sebarang darah pun tak ada. So tiup darah pesakit tu hilang. Tak tahu siapa yang ambil. Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang menyamar jadi SR Zai tadi untuk pergi ambil darah daripada pesakit tu. Ngeri jugalah kan kalau ada lembaga yang menyerupai nurse semata-mata untuk ambil darah daripada pesakit. Dan biasanya kan benda-benda tu kan suka darah. Okey, ada kisah yang lain pula. Kisah ni berlaku dekat bilik utility kotor, dekat ward yang sama jugalah. Jadi macam biasa bila masuk ke dalam bilik utility tu je untuk buang-buang barang yang memang dah tak boleh nak digunakan lah kan. So dia pun buatlah prosedur macam biasa. Peralatan yang dah tak boleh nak digunakan macam picagari, jarum, benda-benda tu semua dia akan buang dalam satu tong yang colour kuning. Dan pada masa tu sebenarnya waktu dia bertugas dah nak habis dah, dalam pukul 5 petang kan. Jadi sebelum SR Zai tadi balik, dia pergi ke arah bilik utility kotor tu dulu. Masa dia masuk je ke dalam bilik tu, dia tengok keadaan bilik tu bersepah. Dengan jarumnya, dengan picagarinya, habis bersepah atas lantai. Lepas tu ada juga kesan-kesan darah. So SR Zai tadi pun panggillah staff-staff yang ada kan. Dia panggil, lepas tu dia marah-marah sebab yalah tak buang semua peralatan tu dengan betul. Dalam masa yang sama, ada dua orang jururawat ni, dia kutip
Jarum dan juga picagari yang dah bersepah atas lantai tadi. Dalam masa yang sama, SR Zai tadi dia nampak ada kelibat makhluk yang lalu, dan makhluk tu berwarna hitam legam. Katanya dia lalu dekat sebalik pintu yang menghala ke arah tangga di belakang bilik utility. Bila dia nampak lembaga tadi, dia fikir mungkin khayalan dia je kot, mungkin dia salah pandang macam itu kot. Sebab dia tak fikir benda-benda yang pelik lah. Dia tak terfikir kata itu adalah lembaga. Yelah, lagipun pada masa tu kan siang hari lagi, belum lagi masuk waktu malam. Dan tiba-tiba bulu roma dia pada masa tu habis meremang tau. Dalam masa yang sama juga, 2 orang jururawat yang tengah kutip barang-barang tadi, dia bagi isyarat dekat SR Zai ni, seolah-olah macam ada sesuatu dekat belakang SR Zai sekarang ni. Time ni lah SR Zai tadi dia dengar suara yang mendengus dengan kasar tau. Seolah-olah itu bukan suara manusia. Aku lapar. SR Zai ni tak nampak apa benda yang ada dekat belakang dia. Dia cuma dengar je kan. Tapi 2 orang jururawat yang tengah kutip semua barang yang bersepah tadi, dia orang tu nampak tau makhluk apa yang ada dekat belakang SR Zai ni. Dia orang cakap yang makhluk tu tinggi sangat, besar gila, dan dia ada muka yang sangat hodoh. Rupa-rupanya benda tu yang ada dekat belakang SR Zai tadi bukan satu je tau, tapi banyak sangat dekat belakangnya dan bermacam-macam bentuk. SR Zai tadi yang dengar suara macam itu, dia jadi kaku tau. Dia cuma berdiri kaku dekat situ. Dan jururawat tadi pun, 2 orang jururawat tadi terus tarik tangan SR Zai ni lari keluar daripada bilik tu. Dah tu 3 orang tadi terus berlari keluar, sampaikan terlupa nak bagi tahu tukang cuci ni untuk pergi cuci kesan-kesan darah yang ada dekat lantai. Esoknya tu ketiga-tiga diorang ni semuanya cuti sebab katanya semua orang pun kena demam panas. So SR Zai tadi cakap hospital ni memang dah jadi tempat yang biasa bagi makhluk-makhluk ni. Sebab katanya hospital ni boleh dikira tempat yang kotor. Yelah, kotor di sini bukanlah maksud tempat tu tak dibersihkan ke apa, tapi kan banyak darah dekat sana, ramai juga yang meninggal dekat sana. Tentulah itu semua akan jadi faktor untuk makhluk-makhluk ni menempati tempat tu. Sama ada hospital ni hospital baru, apatah lagi kalau hospital yang lama kan. Jadi katanya memang penting sangatlah untuk amalkan amalan-amalan pendinding untuk dinding diri kita. At least dapatlah elak ataupun halang daripada benda-benda macam ini berlaku. Katanya SR Zai yang dimaksudkan dekat sini adalah ibu mertua dia. Dan itu adalah pengalaman yang pernah dia alami sendiri. Okey, kisah yang kedua ni, kisah ni diceritakan oleh salah seorang kawan dia. Dan kisah ni berlaku dekat hospital swasta di utara tanah air. Dia bagi nama samaran kawan dia ni sebagai Nurul. Jadi pada hari tu sebenarnya Nurul ni tak bekerja, dia cuti. Tapi disebabkan ada salah seorang kawan dia yang dia gelar dengan nama Kak Lina, katanya masa tu dia terpaksa ganti Kak Lina ni sebab Kak Lina cuti. Kak Lina terkena demam panas hari tu. Jadi dia pun pergilah bekerja macam biasa kan. Dan sebenarnya dia bertugas dengan salah seorang nurse yang lain namanya Fika. So masa tu rakan setugas dia ni namanya Fika. Jadi dia pun cakap dengan Fika kan. Dia cakap, sepatutnya aku cuti hari ni, tapi aku kena kerja ganti sebab nak gantikan Kak Lina, dia demam panas. Fika tadi pun cakap, alah hari ni je kan, sabar je lah. Lagipun kot-kot lah kau boleh nampak apa yang Kak Lina nampak. Lepas tu dia gelak-gelak. Yang Nurul ni pula pandang je ke arah Fika tadi, dan muka dia memang dah cuak dah. Dah tu Nurul cakap, kau ni tak baik lah, kau jangan cakap besar tau. Fika masa tu dia sambil-sambil menaik laporan pesakit tau. Dan dia cakap, ada-ada je lah Kak Lina ni, mana ada hantu, tak wujud lah. Nurul tadi pun malas lah nak bertegang lidah dengan Fika kan. Dan dia pun pergilah ke arah kubikel yang lain, buat kerja dekat sana pula. Dan Fika masa tu dia tetap juga dengan dia punya fikiran yang hantu ni tak wujud. Dah tengah leka Fika menaik tadi, tengah siapkan dia punya laporan tu kan, dan tiba-tiba je dia terdengar ada sesuatu yang jatuh tau, kuat gila, datang daripada arah belakang kaunter. Dia pun tolehlah belakang kan, dia tengok ke arah bunyi tu. Dah tu dia nampak ada walking stick yang jatuh. Dia pun macam terfikirlah kan, oh walking stick, siapa pula yang letak walking stick ni kat sini? Yang benderang
kelibat jururawat tu hilang. Masa ni lah Fika jadi cuak dah. Dia takut ialah sebab baru je dia tengok ada jururawat tu yang tengah pandang ke arah dia, dan tiba-tiba je bila buka lampu, jururawat tadi boleh menghilang. Okey, sebab jururawat tadi pun dah tak dapat nak lisan, dia pun tutuplah balik lampu kan. Bila dia tutup je lampu dan palingkan muka ke arah belakang, masa ni dia nampak Nurul tadi tercegat je depan dia. So dia pun macam terkejut lah kan. Ya Allah, kau ni Nurul, terkejut akulah. Kau buat apa kat belakang aku ni? Masa tu Nurul tak jawab tau apa yang ditanya. Nurul diam je dan dia terus pergi ke arah pantry. Jadi Fika tadi pun pergi ke arah kaunter jururawat balik. Nak duduk sana, nak pergi buat kerja lah kan. Tapi masa dia balik dekat kaunter jururawat tu, dia nampak Nurul tengah tidur dekat kerusi. Baru je dia nampak Nurul tadi ada dekat belakang dia, lepas tu pergi ke arah pantry. Macam mana tiba-tiba boleh Nurul ni ada tidur dekat kerusi pula? Masa tu dia blur tau. Apa yang dah berlaku sebenarnya ni? Dan tiba-tiba pintu bilik pantry tadi dibuka. Masa ni dia nampak Nurul yang keluar daripada pantry tu. Dah tu Nurul berjalan pergi ke arah bilik linen. Jadi Fika tadi yang ada dekat kaunter jururawat tu, dia boleh nampak kedua-dua sisi tau. Dia boleh nampak dekat kerusi yang Nurul tadi tengah tidur, dan dia boleh nampak ke arah pantry yang Nurul keluar daripada pantry tu. Jadi lepas dia tengok Nurul berjalan ke arah bilik linen tu, dia terus tengok ke arah kerusi tadi. Ya, Nurul masih lagi tidur dekat sana. Maksudnya ada dua Nurul dalam masa yang sama. Tak lama lepas tu, dia terdengar ada seseorang yang panggil nama dia sambil-sambil mengilai. Syafiqah, Syafiqah, hihihi. Masa ni lah Fika dah tak keruan dah. Dia dah tak tahu dah nak buat apa. Dan mungkin pada masa tu, dia pergi duduk dekat kursi pelawat tau. Dia duduk situ, dia seolah-olah macam orang yang dalam kebingungan. Time ni, Nurul tadi pergi ke arah Fika dan ditepuk-tepuk pipi Fika. Sebab dia nampak macam Fika, sebab masa tu dia nampak Fika dalam keadaan mamai ataupun tengah berkhayal macam itulah. Dan dia nampak Fika ni seolah-olah macam dalam keadaan ketakutan. Jadi dia pun tegurlah Fika. Fika, kau kita ni. Fika tadi pun apa lagi, dia ceritakan semua yang berlaku pada diri dia daripada malam semalam lagi yang dia kena tu kan. Dan Nurul ni pun cuma tersenyum je lah. Dah tu dia bawa Fika tadi pergi ke arah kaunter jururawat. Dan dekat sana lah Nurul nasihatkan Fika ni jangan terlalu takbur, jangan cakap besar macam itu kan. Mungkin bagi dia hantu tu tak ada, tapi jin dengan syaitan tu dah tentu-tentu dah ada. Dan macam yang kita semua tahu, jin dengan syaitan ni macam-macam bentuk dia boleh bertukar kan. Ini bukan cerita hantu, kuntilanak. So dengan cara itulah, dengan cara bertukar wajah menyerupai benda-benda yang buruk, itulah caranya untuk menakut-nakutkan kita. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.